Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nurika sari madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi washabihi nur. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sabra hazana idza syi'ta rabbi sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat lagi menyambung pengajian kita yang dah lama tertangguh akibat ujian yang diberikan oleh Allah berupa pandemik ini. Segala bentuk perbincangan kita adalah untuk menyuburkan iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka marilah sama-sama tuan-tuan, ibu-ibu yang rahmati Allah sekalian, kita pada pagi ini akan bincangkan sebuah mahakarya Al-Imam Ghazali, sambungan daripada pengajian kita yang lalu daripada kitab Bidayatul Hidayah. Ada tak siapa yang memiliki kitab ini? Kitab Bidayatul Hidayah, karangan Al-Imam Ghazali. Bolehlah, siapa yang ada bolehlah buka muka surat 32. Hari ini kita akan bincangkan ada pergi ke masjid. Ahlan wa sahlan, faddalu, silakan. Mari sama-sama insya-Allah pada pagi ini kita akan bincangkan perkara berkaitan dengan adab-adab pergi ke masjid. Al-Imam Ghazali meletakkan di sini bagaimana sebagai seorang Muslim kita memiliki tata cara untuk perjalanan kita pergi ke masjid. Tuan boleh dengar suara saya tak? Jelas tak suara saya? Boleh, insya-Allah. Okay. Baik. Adab keluar ke masjid. Agama ini, kalau kita lihat, didirikan atas asas adab. Jadi seseorang yang belajar Islam ini, kita akan melihat pada dirinya itu penuh dengan peradaban. Namun orang-orang yang belajar agama memiliki sifat yang tidak ada perkara berkaitan dengan adab atau bertentangan dengan adab, maka agamanya, kefahaman tentang agamanya ada masalah. Jadi Imam Ghazali meletakkan di sini bahawa bagaimana kita nak pergi ke masjid dan apakah perkara-perkara yang membawa kita kepada kelahiran ataupun asas kepada adab. Kata Imam Ghazali, apabila engkau telah selesai daripada bersuci, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh. Jikalau fajar telah terbit seperti apa yang telah dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau telah selesai daripada bersuci, Imam Ghazali meletakkan di sini bahawa antara perkara yang penting apabila kita telah selesai adalah disunatkan dalam Islam untuk mengerjakan 2 rakaat subuh di rumah. Rakaatain fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Sembahyang subuh itu, 2 rakaat fajar itu adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka para ulama mengatakan, sebagai contohnya Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Siti Aisyah, bagaimana Imam Muslim mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika setelah azan, Nabi akan solat sunat fajar di rumah dahulu. Kemudian Nabi akan pergi ke masjid. Setelah itu Nabi akan pulang untuk sembahyang isyraq atau duha di rumahnya semula. Atau di solat-solat lain, Imam Muslim mengatakan Nabi kadang-kadang setelah azan Nabi akan buat rawatib Nabi, sembahyang qabliyah itu di rumah. Kerana apa tuan-tuan ibu-ibu sekalian? Apabila sunat di rumah, sebagai contohnya rawatib qabliyah, ba'diyah ataupun sembahyang duha ataupun sembahyang isyraq, itu adalah hak kita pada rumah kita. Hak kita kepada rumah kita. Nabi SAW pernah mengatakan bahawa jangan jadikan rumah kamu seperti kubur, kerana tidak ada ibadah di dalamnya. Jadi Imam Ghazali meletakkan di sini bahawa apabila kita nak pergi ke masjid pada subuh hari, make sure kita boleh solat sunat itu di rumah dahulu. Juga ada perbincangan di sini mengatakan kalaulah masjid itu ukuran measurement waktu nak pergi ke masjid itu sangat sedikit ataupun sangat dekat lah, kita dah sembahyang sunat 2 rakaat di rumah, kemudian nak pergi ke masjid tu timing kita cantik,
Tapi kalau dari rumah nak pergi masjid memerlukan waktu yang panjang, jauh, umpamanya rumah kita jauh, maka afdal kita sembahyang sunat di masjid, kita pergi awal dahulu. Begitu. Adapun Nabi SAW rumahnya dengan masjidnya dekat sangat. Jadi Nabi bolehlah laksanakan 2 rakaat sembahyang subuh di rumah, kemudian barulah Nabi dirikan sembahyang subuhnya di masjid. Ini antara adab kita. Antara adab kita untuk pergi ke masjid itu dirikan 2 rakaat di rumah dahulu, sembahyang sunat. Begitu juga ada setengah para ulama mengatakan antara dalam kehidupan kita di rumah, contoh kita dah sembahyang rawatib, kita dah sembahyang duha, boleh juga kita laksanakan sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Tuan-tuan dan ibu sekalian, sembahyang sunat mutlak ni apa? Sembahyang sunat kosong. Tidak ada niat lain selain sunat sembahyang kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu ada setengah para ulama, sebagai contohnya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, itu mendirikan sembahyang sunat mutlak satu hari. Dia ceritakan lebih kurang 200 rakaat lah tuan-tuan. Ada harapan tak? Imam Haddad boleh solat sunat satu hari lebih kurang 200 rakaat. Macam kita ni bila dapat solat sunat 2 rakaat sebelum subuh je, kita akan rasa subhanallah, hebatnya aku ni, wali ni. Wal'iyadzubillah. Kalau ada pemikiran begitu, mudah-mudahan Allah berikan kita adab untuk menjadikan diri kita sebahagian daripada orang yang banyak membuat sembahyang sunat, sembahyang nawafil. Baik. Al-Imam Al-Ghazali meletakkan di sini bahawa antara perkara yang kita perlu buat sebelum pergi ke masjid, iaitu apabila kita telah bersuci, kita solat dulu di rumah untuk mengimarakan rumah itu. Sembahyang sunat, baca Quran, baca zikir, baca wirid. Kalau di bumi Johor ini kita ada kedengaran orang-orang di sini suka pada bacaan Maulid Nabi SAW. Suara saya putus-putus Allahu Akbar. Ujian ni pagi ni. Dengar tak suara? Jelas tak? Boleh dengar? Baik, sambung kalau di bumi Johor ini kita biasanya ada pembacaan-pembacaan di rumah. Sebagai contohnya kita akan dirikan bacaan Maulid Nabi SAW. Kita akan banyak membawa bacaan wirid, bacaan rawatib. Ini semua adalah perkara berkaitan dengan mengimarakan rumah, mengimarakan rumah kita. Kemudian ada sebuah hadis Nabi SAW berkaitan dengan seseorang yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid. Kata Nabi SAW, dia telah menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bersuci di rumah, maksudnya dia dah berwuduk di rumah dahulu, kemudian dia pergi ke masjid, maka dia adalah tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun bukan pada waktu sembahyang. Kita pergi contohnya sebelum masuk zuhur atau sebelum masuk asar, kita dah sembahyang zuhur dah, kita pergi juga masjid. Maka ini tandanya, kata Nabi, kita telah menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu ada setengah para ulama mengatakan jangan jadikan diri kita jafa, jauh daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan ibu sekalian, kita berada di negara Malaysia ini adalah satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah berikan kita keamanan. Kalau kita lihat dahulu, kita mempunyai waktu yang luas untuk pergi ke masjid, kerana kita memiliki banyak waktu dan banyak masjid. Bayangkan kalau kita berada di negara-negara yang bukan Islam, untuk pergi ke masjid itu satu kesukaran, perlukan pada kawalan dan sebagainya. Maka ini semua adalah satu ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka jelas share di sini, ada setengah para habaib kita di Johor dahulu, mereka selalu memberi penekanan kalau di Johor ini jangan lekang diri kita seminggu tu kecuali ziarah kepada Masjid Habib Hassan Al-Attas. Kerana di masjid ini banyak kesan-kesan ulama, kesan habaib, kesan-kesan bacaan, kan? Allahyarham Habib Muhsin bin Umar Al-Attas itu pun pernah berwasiat mengatakan kalau di bumi Johor ini jangan lekang daripada menziarahi, pergi i'tikaf di Masjid Habib Hassan Al-Attas. Dahulunya disebut sebagai Masjid Wadi Hassan.
Kita bersiaran hari ini pun daripada Masjid Habib Hassan Al-Attas. Telah dibarukan, dicantikkan. Jadi saya beri pengesyoran pada semua ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, kerabat kita, marilah sama-sama kalau kita ada kekuatan untuk kita beriktikaf di Masjid Habib Hassan Al-Attas. Nanti insya-Allah setelah selesai pandemik COVID ini, kita akan cuba untuk pujuk ahli keluarga kita berada di Masjid Habib Hassan Al-Attas. Kita semayang di sana, iktikaf di sana. Tuan-tuan dan ibu sekalian, kita ada kedengaran banyak aduan. Ada setengah-setengah orang mengatakan, ada hamba-hamba Allah dia mengadu pada saya, dia kata, "Ustaz, bila sebut pasal masjid ni, saya ada berasa susah hati lah Ustaz." Kerana apa? Kerana ayah saya ni dia seorang pesara kerajaan, pesara penjawat awam ni. Setelah dia bersara ni, kelihatan dia ni susah nak pergi masjid lah Ustaz. Dia tak pergi masjid, hidupnya dia duduk rumah je. Kemudian kami ni, bila kami datang rumah ziarah keluarga ni, ziarah parent ni, kelihatan ayah saya tak ada dekat ruang tamu. Dia iktikaf di bilik dia. Kami beranggapan mungkin dia tak keluar ni, agaknya dia nak baca Quran, khatam ke, dia ada khatam dia ke, ataupun ada wirid dia ke. Ada setengah orang baca la ilaha illallah 70,000 kali. Dia baca, nak habiskan 70,000 tu mungkin dia duduk dekat bilik, dia iktikaf kan. Boleh iktikaf kat bilik? Tak boleh tuan-tuan ni, iktikaf kat masjid sahaja. Tapi Ustaz, bila saya buka pintu, pelan-pelan saya tengok, oh Masya Allah, cahaya wajah ayah saya ni. Cahaya wajah ayah ni penuh dengan cahaya. Rupa-rupanya bukan cahaya nur lah Ustaz, rupanya cahaya handphone. Dia tengok handphone rupanya Ustaz. Ni kan saya pernah share pada kuliah-kuliah yang lalu. Ada orang begini, dia duduk bilik, menghabiskan masanya, waktu subuhnya, waktu zuhurnya, waktu maghribnya, duduk di rumah, dia solat dalam keadaan sendirian, tak pergi masjid, tetapi menghabiskan waktunya dalam hiburan. Tengok handphone, buka lagu, buka ini, buka mudah.com, cari kereta-kereta lama, Allahu Akbar, cari benda-benda yang boleh buat collection. Kemudian bila dia duduk di ruang tamu dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, dia bercerita tentang artis ni meninggal bila, artis ni lahir bila, siapa yang paling popular. Ini semua adalah satu perkara berkaitan dengan kerosakan diri yang jauh dengan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW berpesan, siapa yang bersuci kemudian dia pergi ke masjid, maka dia telah menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setelah selesai pandemik ini, kita semua menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan ibu sekalian. Kemudian Imam Ghazali meletakkan di sini bahawa adab kita pergi ke masjid, yang pertama tadi, kalau boleh bersuci di rumah, kemudian kita solat di masjid. Bersuci di rumah, dirikan solat sunat kalau kita ada kekuatan, yang mana jarak rumah kita ke masjid itu tidak jauh. Kemudian kita solat fardu di masjid, maka ini kita dapat banyak kebaikan. Ada seorang hamba Allah ini, dia memberitahu, dia kata, seorang saintis, dia kata, saintis Muslim, dia kata, dia buat satu tinjauan. Katanya orang yang selalu hidupnya banyak pergi ke masjid, solat di masjid rutinnya, kemudian ada program-program di masjid dia boleh ikut, ada kuliahnya, ada majlisnya, ada kelas-kelas ilmunya dia boleh ikut, kelihatan golongan ini jauh daripada masalah. Kelihatan golongan ini dia telah disusun oleh Allah Ta'ala semua urusannya dengan baik. Keluarganya, urusan financialnya, rezekinya, kesihatannya, kemudian ibadahnya, contohnya haji, umrahnya, itu seolah-olah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Kerana berkat dia sentiasa dalam keadaan di masjid. Tapi kata saintis ni, tapi apabila melihat orang-orang yang jauh dengan masjid, tak pergi masjid langsung, jadikan satu halangan ke masjid, ini hidupnya penuh dengan misery, penuh dengan masalah, penuh dengan keburukan, penuh dengan ujian, penuh dengan musibah. Ada je benda tak kena, kerana hidupnya jauh dengan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini gambaran bagaimana kalau kita nak jadi orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan. Itu caranya mudah je tuan-tuan dan ibu, adalah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala, di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa tahun yang lalu, kalau tuan-tuan dan ibu masih ingat lagi, kita di Johor Bahru ni pernah digemparkan dengan sebuah cerita di Kampung Makam Kota Tinggi. Kalau tuan-tuan ada kekuatan boleh ke Kota Tinggi nanti, bolehlah pergi ke Masjid Kampung Makam. Ini kalau tak silap saya pernah ziarah masjidnya ini.
berdekatan dengan makam Sultan Mahmud. Kan ada cerita Sultan Mahmud mangkat di Julang tu. Itu makamnya di sana. Kalau kita waste dekat handphone kita, ada alamatnya, Masjid Kampung Makam. Diceritakan beberapa tahun yang lalu, masjid ini asalnya binaannya kecil. Kemudian apabila datang plan-plan baru untuk dibesarkan masjid itu, rupa-rupanya masjid ini dia bersebelahan dengan kubur. Dia surrounding masjid itu penuh dengan kubur. Jadi perlulah mengalihkan beberapa kubur-kubur itu ke tempat yang lain untuk diluaskan lagi masjid. Kemudian apabila mereka buat pengalihan itu, kelihatan apabila mereka menimbus kubur-kubur yang dah lama, dah berpuluh tahun dah dimakamkan di sana, kerana diceritakan kalau yang dapat ditanam di kawasan masjid itu khusus untuk orang-orang ahli qaryah ataupun ahli-ahli yang selalu ke masjid, jemaah masjid. Itu Allah alam. Dahulu di Johor kita ada satu tata cara, orang-orang yang jemaah masjid yang rutin itu diberikan satu privilege untuk mereka dimakamkan di berdekatan dengan masjid. Kalau kita pergi ke hutan, diceritakan bertemu dengan kubur-kubur yang berdekatan dengan sungai atau tasik yang besar, itu maknanya tu penjenayah lah tu. Sebab dulu kalau saya rasa kedudukan pentadbiran dahulu sebelum datang regimen-regimen baru ni, orang-orang yang membuat kesalahan, penjenayah, dia kena dimakamkan di tepi-tepi sungai atau tepi tasik. Sebab apa? Sebab kalau banjir itu dihanyut sekali pergi. Ada pun berdekatan dengan masjid itu privilege untuk ahli-ahli masjid. Maka diceritakan di kampung makam itu, apabila mereka menimbus makam-makam lama, kubur-kubur lama, nak diluaskan masjid, kelihatan banyak kubur-kubur itu memiliki jasad-jasad yang masih utuh lagi. Buka tengok, dah ni dah 30 tahun, 40 tahun, ada 50 tahun dah dimakamkan. Bila buka, kain kapan pun masih elok lagi. Bila ditanya, bila dibuat data analis, dia kata ni bukan orang yang hafal Quran, tidak. Rupa-rupanya ini daripada muda sampai meninggal dunia, dia rutinnya suka datang masjid solat. Rumah-rumah dia berdekatan dengan masjid, maka mereka ni sampai ketua, sampai meninggal dunia suka datang masjid untuk solat. Maka Allah grant mereka, Allah berikan mereka satu anugerah, satu kekuatan, satu kebaikan. Jasad mereka Allah pelihara sampai berpuluh tahun, sama macam jasad para anbiya, para salihin. Nampak tak tuan-tuan ibu sekalian? Bagaimana kalau kita menjadi ahli masjid yang ikhlas, yang betul-betul menuju ke masjid ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh adab, Allah pelihara diri kita. Jadi nampak tak kekuatan di sini? Alhamdulillah lah kalau Allah berikan kita satu kebaikan, kalau kita boleh akses ke mana-mana masjid dengan mudah di kawasan rumah kita atau di surau-surau untuk kita dirikan solat, maka Allah akan berikan banyak kebaikan berupa pengampunan dosa, kabul hajat, kesihatan rohani, kesihatan jasmani, silaturahim dengan baik, kita dapat ilmu yang banyak, kita dapat iktikaf, ibadah yang tak buat apa-apa pun, duduk di dalam masjid dapat pahala, dan banyak lagi kebaikan yang kita dapat untuk hanya pergi ke masjid. Allahu Akbar. Tuan-tuan ibu sekalian, suka saya ingatkanlah, kita buat sharing pada pagi ini. Kalau di Johor ni kita ada banyak masjid-masjid yang lama, masjid-masjid yang banyak memberi kesan lah. Sebagai contohnya, kita ada masjid Masjid Habib Hassan Al-Attas ni, masjid lama baru dibaharukan. Kalau tuan-tuan ibu kalau berada di kawasan bandar tu, bolehlah singgah untuk solat 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Nanti selepas waktu pandemik ini berakhir, nanti dah boleh solat di masjid macam biasa. Janganlah kita lekang lagi diri kita daripada masjid. Kemudian bolehlah kita pergi ke masjid Ba'alwi di Singapura. Jauh tu kan. Kita dah dekat setahun lebih tak masuk Singapura ni. Masjid Ba'alwi Singapura pun antara masjid lama yang didirikan oleh Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas. Ada seorang ulama di sana. Kemudian juga Masjid Sultan Singapura pun masjid lama juga, penuh dengan banyak kisah-kisah bagaimana para ulama datang di sana untuk membuat banyak dakwahnya, ilmunya. Begitu juga Masjid Malabar di Singapura. Masjid itu telah didirikan pada tahun 1937 kalau tak silap saya. Tapi yang menariknya di sini, Masjid Malabar di Singapura tu di Victoria Street, kalau tak silap saya. Masjid itu diasaskan oleh Allahyarham Datuk Syed Alwi bin Tahir Al-Haddad
mufti Johor yang keempat. Masjid itu kan masjid lama tu, masih lagi dalam struktur asal. Kalau kita ke Singapura, bolehlah kita pergi sana untuk solat 2 rakaat tahiyatul masjid, ambil barakah. Di Singapura banyak masjid-masjid lama, Masjid Kampung Umar, Masjid Melaka kan, Masjid Ba'alwi, Masjid Sultan, Masjid Sembawang, Masjid Syafa'ah, Masjid Haji Muhammad Saleh, dan macam-macam lagi. Ini semua untuk kita dapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Kalau di Johor ini, kita boleh pergi ke Masjid Sultan Abu Bakar, masjid lama, antara 100 tahun dah, lebih saya rasa. Masjid Wadi Hassan, Masjid Habib Hassan. Kemudian di Masjid Sultan Ibrahim Muar, masjid lama di tepi sungai itu. Itu pun boleh kita pergi untuk mengambil barakah. Kemudian mana lagi tuan-tuan, dekat Johor Bahru ni banyak masjid. Masjid-masjid lama, masjid-masjid yang dah makan usia. Begitu juga kalau tuan-tuan pergi ke Melaka, kalau berjalan-jalan di Bandar Melaka tu, jangan kita lupa untuk ziarah Masjid Kampung Hulu di Bandar Melaka. Boleh, ni semua tulis dekat Waze je, tak payah kita cari dekat mana-mana. Boleh kita tulis dekat Waze, Masjid Kampung Hulu, 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 di Bandar Melaka, dekat dengan Bandar Hilir lah. Dekat Bandar Hilir kena jalan sikit, lepas jambatan kalau tak silap saya, sebelah kiri, kan. Begitu juga jazakallah khair, Masjid Wadi Hana di Johor Bahru, masjid lama tu, boleh kita pergi untuk sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Masjid Kampung Hulu ini, tuan-tuan ibu sekalian, dia telah berusia lebih kurang 400 tahun lebih. Dibuat oleh saudagar Cina dahulu, orang-orang Islam yang datang bisnes dekat Melaka. Mereka mendirikan masjid yang lama, masjid yang hebat, masjid kecil. Dan begitu juga di ruangan masjid ini mempunyai kubur. Ada kubur-kubur orang salihin, ada kubur ulama. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Melaka tu, jangan lupalah kita ziarah Masjid Kampung Hulu. Boleh kita tulis kat Waze, pergi sana sembahyang. Kemudian di belah depan masjid itu ada kolah wuduk yang diceritakan oleh Tok Imam dia sendiri. Di sini dikatanya kolah ini pun dah beratus tahun, banyak para ulama, para wali-wali Allah, para salihin datang mengambil wuduk di situ. Allahu Akbar. Hebat masjid-masjid ini, masjid-masjid lama ni. Kemudian tuan-tuan boleh pergi ke masjid mana lagi? Masjid lama, Masjid Kampung Duyun. Kalau di Melaka tu ada satu masjid lama, Masjid Kampung Duyun, kalau tak silap saya, di Umbai. Masjid lama tu, diceritakan itu antara masjid daripada zaman Hang Tuah. Ada periginya di sana kan. Kita boleh solat di sana, mengambil barakah kan. Kita menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama mengatakan di mana-mana pun rehlah kita, perjalanan kita, yang utamanya cari masjid dahulu untuk kita solat. Kita doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah jaga kita di bumi, di mana kita berada. Kan, wabil awal, kalau kita pergi ke Masjidil Haram, masjid yang paling utama untuk kita berada di sana, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa, masjid di Palestin. Ini masjid-masjid yang seumur hidup sekali kita kena jejakkan kaki kita di sana lah, tuan-tuan ibu sekalian. Kita niatkan, deras, Allah Ta'ala akan bantu kita. Niat, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk pergi di sana atas pemberian Allah Ta'ala dan izin Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan sampai di sana satu masa kelak. Tuan-tuan ibu sekalian. Baik, kemudian Imam Ghazali sambung, kemudian pergilah ke masjid dan janganlah sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah, apakah lagi sembahyang subuh, kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 darjat. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Subhanallah. Imam Ghazali sekali lagi disentuh di sini berkaitan dengan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah, para ulama membuat satu perbahasan. Jumhur mengatakan ini, kalau kita letak khilaf di sini, beberapa ulama berselisih pandangan. Yang pertama mengatakan sembahyang berjemaah ini adalah wajib, adalah fardu ain menerusi sebuah hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan Nabi akan bakar rumah-rumah orang-orang yang tidak keluar ke masjid untuk salat. Maka para ulama mengatakan ini satu penegasan daripada Nabi, meletakkan bahawa sembahyang jemaah itu wajib, adalah satu perkara yang fardu ain. Kemudian pendapat kedua mengatakan sembahyang berjemaah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Ini pun pendapat-pendapat para ulama juga. Kemudian pendapat yang ketiga yang digunakan pakai oleh Imam Syafi'i kita, mazhab kita, adalah pendapat mengatakan sembahyang berjemaah itu adalah sunat muakkadah.
sunat yang sangat dituntut. Tuan-tuan dan ibu sekalian, sembahyang berjemaah ini, kalau kita sembahyang berjemaah, gandaan darjat yang Allah berikan adalah 27 darjat. Satu darjat tu berapa besar, Wallahu a'lam, Allah saja yang tahu. Ada seorang alim daripada bumi Yaman bernama Habib Umar bin Hafiz ni, dia pernah dia kata dia sendiri pernah nampak Habib Zain bin Ibrahim bin Smed daripada Madinah. Beliau ini, kerana mereka ni, kedua-dua Habib ini, kedua-dua Maulana ini, mereka belajar di satu tempat yang sama. Kata Habib Umar bin Hafiz, aku melihat dengan mata kepalaku, aku menyaksikan bahawa Habib Zain bin Ibrahim bin Smed ini, beliau tak pernah tinggalkan solat berjemaah daripada subuh sampai isyak dengan takbiratul ihram yang pertama dengan imam. Maksudnya tak pernah masbuk selama 12 tahun lamanya. Yang Habib Umar nampak depan matanya adalah hampir selama 12 tahun lamanya. Habib Umar pernah berkata begitu dalam satu rauhanya, satu kuliah asar, mengatakan bahawa bagaimana para ulama salihin ini meletakkan satu pandangan tinggi dalam solat berjemaah. Solat berjemaah. Nampak tak tuan-tuan 12 tahun tak pernah tinggal daripada subuh sampai isyak. Kita baru demam sikit dah tak sembahyang maghrib kat masjid. Allahu Akbar, macam mana tu? Tuan-tuan dan ibu sekalian. Jadi Imam Ghazali meletakkan bahawa di sini sembahyang berjemaah itu darjatnya yang Allah berikan adalah 27 darjat, melebihi daripada orang yang sembahyang fardhi, sembahyang seorang diri. Begitu juga kalau kita meletakkan diri kita sembahyang berjemaah, kemudian kita letakkan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bersugi, maka berganda-gandalah gandaan yang Allah berikan pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita asaskan daripada diri kita, kita berikan satu azam yang kuat pada diri kita, agar supaya daripada subuh sampai isyak kita mesti solat dalam keadaan solat berjemaah, walaupun berdua dengan pasangan kita, walaupun berdua dengan suami kita. Itu pun akan dapat darjat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kat rumah, kita kerja, balik dah maghrib, kita boleh solat maghrib dan isyak dan subuh dengan suami sahaja berjemaah, maka kita jangan lekang, mesti dirikan sembahyang berjemaah di rumah. Kemudian waktu kita bekerja, kita cari rakan-rakan kita yang boleh solat sembahyang zuhur dan asar, itu kita berjemaah dengan rakan kita di tempat kerja kita. Maka insya-Allah kita akan dapat gandaan pahala 27 gandaan. Tapi kalau kita selalu sembahyang seorang diri, kita rasa kita tak dapat nak berjemaah, kita rasa malas, maka khawatir, kata Imam Suyuti, Allah memberikan satu potensi untuk tidak diterima solat itu, kerana mungkin lupa rakaat, mungkin tak khusyuk langsung daripada awal sampai akhir, tak ada khudu', rasa nak cepat, ada ta'liqat, ada banyak perkara-perkara yang boleh jadikan batal solat kalau kita solat seorang diri. Kalau kita suka solat seorang diri atas faktor-faktor tertentu, tuan-tuan dan ibu kena fokuslah betul-betul, kena betul-betul tarkis supaya tidak ada khayalan dalam solat, kerana bahayanya. Tetapi kalau orang yang solat berjemaah, kadang-kadang dengan berkat imamnya atau berkat saf depannya atau saf belakangnya, kesemua solat yang didirikan itu oleh semua jemaah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan ibu sekalian, ini antara beberapa adab yang diajarkan, dikongsikan oleh Imam Ghazali, mengatakan bahawa bagaimana kita nak pergi ke masjid, kita nak letakkan diri kita di sana untuk mendapati diri kita penuh dengan adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana adab pergi ke masjid itu adalah adab hati. Adab kita membawa hati kepada Allah untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sujud di sini ada dua lah tuan-tuan dan ibu sekalian. Sujud zahir adalah sujud meletakkan kepala kita di lantai, menghinakan diri kepada Allah Taala, dan sujud batin adalah mensujudkan ego kita, takabur kita, riak kita, kebodohan kita, semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujudkan nafsu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sujud hakiki. Berapa ramai orang hari ini mereka mensujudkan dahi mereka, tetapi mereka tidak berjaya mensujudkan hati mereka. Allahu Akbar. Baik, kemudian apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tenteram, dan jangan terburu-buru. Dan hendaklah engkau membaca, sambil membaca doa ini, Allahumma bihaqqi sa'ilina alaik, wa bihaqqi raghibina ilaik, wa bihaqqi mamsyaya hadha ilaik, fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan wala kharajtu ittiqa'i sakhatik wa ibtigha'i mardatik, fas'aluka an tanqidhani minan nar wa an taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
Ini doa yang kita hafal lah tuan-tuan dan ibu sekalian. Sebuah doa yang dikongsikan oleh Nabi oleh Imam Ghazali. Afdal seseorang yang pergi ke masjid, walaupun driving, walaupun naik motor, walaupun jalan kaki, walaupun apa sekali solat pun, lebih-lebihnya, sebaik-baiknya apabila menuju untuk solat Jumaat bagi lelaki adalah kita baca doa ni. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'idina alaik wa bihaqqi raghibina ilaik. Boleh kalau tak hafal tu, bolehlah kita tulis kat kertas. Setiap kali nak pergi masjid tu kita baca. Ataupun kita tampal kat dashboard kereta kita, kita buat stiker dan sebagainya. Setiap kali nak pergi ke masjid atau surau, kita baca doa ini supaya kita dapat banyak kebaikan. Apa maksud doa ini? Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta padamu, dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharapkan kurniamu, dan dengan berkat perjalananku ini sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid kerana congkak, sombong, dan bukan kerana kuria dan sum'ah aku nak perlu pada pujian, tetapi aku pergi adalah semata-mata hendak jauhi kemurkaanmu dan hendak menuntut keredaanmu. Maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku daripada siksa api neraka, dan engkau ampunkan segala dosa-dosaku. Sungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali hanya engkau. Subhanallah. Tuan-tuan dan ibu sekalian, doa paling baik sekali kita boleh amalkan. Tuan-tuan boleh cari doa ni di kitab Bidatul Hidayah, ataupun nanti kalau ada kekuatan saya tempelkan di wall Facebook Masjid Habib Hassan. Sebuah doa yang kita kena hafal ketika kita menuju ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan ibu sekalian, inilah beberapa perkara yang kecil yang boleh kita amalkan. Ada adab kita untuk pergi ke mana-mana masjid Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat keredaannya, untuk dapat keampunannya, untuk dapat menjadi hamba-hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kongsikan banyak lagi perkara-perkara yang baik. Jadi kita kena ingat bahawa orang yang pergi ke masjid ini adalah ahlullah. Orang yang pergi ke masjid, menjadi jemaah masjid ini adalah ahlullah. Kita bimbang ilmu kita tidak cukup. Apabila kita pergi masjid, kita tak dapat mendirikan banyak adab. Antara adab yang biasa kita nampak adalah apabila kita sudah berada di masjid, itu kita ada satu ibadah namanya ibadah i'tikaf. Ibadah i'tikaf. Nanti kita akan masuk, saya rasa, sini. Banyak lagi perbincangan yang hebat-hebat yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Ghazali. Masya Allah, banyak doa-doa pun ada, sampai azan pun ada. Tuan-tuan dan ibu sekalian, antara adab yang kita harus kuatkan di dalam masjid Allah Ta'ala adalah ibadah i'tikaf. Kita kena i'tikaf. Kita kena i'tikaf di dalam masjid Allah Ta'ala untuk dapat keampunan Allah Ta'ala. Bukan i'tikaf di bulan Ramadan je. I'tikaf di luar bulan Ramadan. InsyaAllah kita latih diri kita agar supaya nanti bulan Ramadan dah mudah untuk kita beri'tikaf. Yang kedua, antara perkara yang bahaya yang kita bawa di masjid ini adalah pakaian kita lah, tuan-tuan ibu sekalian. Pakaian, kata para ulama salihin, mestilah mempunyai pakaian yang sopan, yang bagus, yang menutup aurat. Ada kadang-kadang anak-anak muda ni, bukan di sini lah tuan-tuan, kat tempat lain, pakai baju t-shirt, belakangnya tulis I am donkey pula. Kita baca kan, siapa yang donkey, dia ke saya ni? Kan, yang pakai baju ke yang baca ni I am donkey. Ada yang pula pakai baju ada lambang-lambang yang tak baik, lambang arak dan sebagainya. Kita nak semayang ni di masjid Allah Ta'ala ni, macam mana tu? Ada yang pergi masjid dalam keadaan pakaian yang tidak senonoh. Bila dia sujud nampak punggungnya, ketat bajunya kan, bagi orang lelaki atau perempuan. Kemudian bila dia sujud, rambutnya terkeluar ke dahinya, menutupi dahinya. Macam mana tu? Sah ke tidak sujudnya tu? Macam mana tu? Kan? Pakaiannya tidak terurus dengan baik, tak sopan lah tuan-tuan dan ibu sekalian. Kemudian kita tanya dia balik, kalau awak pergi interview kerja, boleh tak pakai seliki macam ni? Ke pakai kemas-kemas, pakai kemeja, pakai cantik kan, untuk dapat kerja? Tapi ini adalah adab kita berada di rumah Allah. Sudah pastinya adab kita lebih tinggi. Kemudian tuan-tuan dan ibu sekalian, antara adab yang kita perlu ajar pada anak-anak kita kalau di masjid Allah Subhanahu Wa Taala, jauhkan diri kita daripada gadget, daripada handphone, tab dan sebagainya. Kenapa bawa handphone? Ada khawatir kita tengok, ada kadang-kadang bila khutbah Jumaat itu, ada jemaah-jemaah yang dengar, ada jemaah-jemaah yang main handphone, dia walas WhatsApp tu. Allahu Akbar. Ini satu penghinaan lah dengan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ada satu orang soleh, dia kata, kita pergi masjid bawa handphone, main handphone. Tapi bila kita main bola, kita simpan handphone dalam kereta kita. Sebab kita nak main bola dengan tenang, dengan hebat.
Tapi di masjid Allah Ta'ala kita main handphone, seolah-olah kita tak hargai menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi antara adab kita apabila ke masjid, kita tinggalkan barang-barang berumpama begitu. Sebab kita nak baca banyak wirid, solat, nak banyak sujud kepada Allah Ta'ala, nak baca Quran, semuanya kita nak menghadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu kita kena ada adab yang tinggi lah tuan-tuan ibu sekalian. Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, dia seorang imam ini yang alim, yang mulia, yang agung ini, yang menyusun Ratib Al-Haddad ini. Beliau diceritakan setiap kali beliau pergi daripada rumah beliau menuju ke masjid beliau di Hawi, di Tarim itu, di sebuah daerah di Tarim, di Hadramaut. Setiap kali beliau keluar daripada rumah menuju ke masjid, beliau akan senyap saja. Atau orang bagi salam pun beliau jawab, mungkin jawab dengan hati je. Dia akan terus fokus, khudu'. Dia akan nampak masjid je, tak nampak benda lain. Hatta tak toleh ke kanan, hatta tak toleh ke kiri, tak ada pun. Bila dia keluar rumah nak pergi masjid, menuju ke masjid, dia akan fokus, dia akan diam, masuk masjid, dia akan solat. Sehingga para jirannya mengatakan, Imam Haddad ini kalau dia dengar azan je, bila dia nak pergi ke masjid, dia dah tak, seolah-olah tak kenal kami dah. Dia tak kenal orang-orang di sekeliling dia. Wah, hebat orang begini, nampak tak? Dan ada juga pandangan mengatakan Imam Abdullah bin Alul Haddad bila dia takbir untuk solat, bergema masjid tu, seolah-olah ada gegaran, ada vibration. Punya khusyuk, khudu' dia, punya khusyuk, dia punya kedudukan solat dia dekat masjid kerana adab yang dijaga oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi marilah sama-sama tuan-tuan dan ibu sekalian, kita mengambil satu pedoman hidup kita, menuju pergi ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan penuh dengan adab. Apa adab dia? Yang pertama, kita bersuci dulu di rumah. Yang kedua, kita berniat untuk solat di rumah, solat sunat. Kemudian kita solat fardu di masjid, kita i'tikaf. Kemudian kita banyakkan sujud kepada Allah Ta'ala di masjid. Kemudian kita mestilah berjalan menuju ke saf-saf masjid, solat itu dalam keadaan aman, tenteram, tidak berlari, tidak terburu-buru, dan kita menghadapkan diri kita dengan Allah Ta'ala dengan penuh tawaduk dan khudu'. Dan inilah satu adab yang diajarkan, dikongsikan oleh Al-Imam Ghazali. Selesai bab adab-adab pergi ke masjid. Tuan-tuan ibu kalau ada soalan, nak tanya, nak usulkan, bolehlah tulis di ruang komen ibu sekalian. Baik, saya rasa kita sambung yang ke seterusnya. Masih lagi cerita tentang masjid. Untuk cuba buka muka surat 34 Ada adab masuk ke dalam masjid. Yang tadi kita cerita tentang ada adab pergi ke masjid. Sekarang ni kita cerita tentang ada adab masuk ke dalam masjid. Tuan macam mana? Boleh pagi ni? Dia ngantuk tu. Kita sambung sedikit Baik, ada adab masuk ke dalam masjid. Kata Imam Ghazali, apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan dan bacalah olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallim. Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatika. Ya Allah, hebat. Okey, ada adab ni saya rasa semua orang tahu. Kita pernah belajar dulu waktu kita belajar di sekolah. Berkaitan dengan bagaimana kita nak masuk masjid, yang pertama mestilah kita bersiwak dahulu. Kata para ulama, siwak dahulu. Kita sugi dulu, kemudian kita langkah kanan kita, kemudian kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Bukan abwaab fadlik. Kalau kita nak keluar nanti kita baca doa lain. Ada orang confused. Masa dia nak masuk kaki kanan tu, dia fadlik ke rahmatik? Rahmatik ke fadlik? Kat situ kat 20 minit dia fikir. Jangan ada was-was begitulah. Bila kita nak masuk masjid, kita baca Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatika. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosaku, dan bukalah pintu rahmatmu bagiku. Nampak tak kehebatan? Baik, saya nak tanya tuan-tuan dan ibu sekalian, kenapa dalam Islam, saya rasa saya pernah kongsikan di kuliah yang lalu, kenapa dalam Islam ada sistem tayamun, ataupun bila masuk ke tempat-tempat baik, masjid, madrasah, zawiyah, rumah, kenderaan kita ni, umpamanya kita kena masuk guna kaki kanan kita. Bila kita mengambil barang, kita nak makan, kita nak berikan pada sesiapa barang, mesti mendahulukan tangan kanan kita. Tetapi bila kita nak angkat sampah, nak buat benda-benda yang melibatkan pembersihan, menggunakan tangan kiri kita. Bila kita keluar daripada masjid, daripada rumah, daripada madrasah, daripada zawiyah, daripada mana-mana tempat baik, menggunakan kaki kiri kita. Apabila kita nak masuk ke pasar, ke mazbalah, tempat-tempat sampah, ke
tempat-tempat tak baik, ke tempat-tempat ma'bad kufar, itu menggunakan kaki kiri kita. Kalau ada urusan untuk pergi ke tempat-tempat penyembahan berhala dan sebagainya, itu kita mungkin seorang technician umpamanya, itu menggunakan kaki kiri. Kenapa lah tuan-tuan ibu sekalian? Ada yang jawab itu sunnah Nabi SAW. Wa kana nabiyyu yuhibbu an tayammuna. Kan dalam syama'il kata Nabi itu suka pada perkara-perkara yang mendahulukan kanan. Betul, memang sunnah Nabi. Tapi kenapa lah tuan-tuan? Mesti ada sebab. Rupa-rupanya dalam ilmu metafizik ini dia terangkan, orang yang menggunakan tangan kanan atau kaki kanan kepada tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang perlu, contohnya pergi ke masjid kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, masuk ke rumah kaki kanan, masuk ke sekolah kaki kanan, masuk ke madrasah kaki kanan, masuk ke surau kaki kanan. Itu kaki kanan itu akan mengantar isyarat kepada otak kita bahawa kita berada di tempat yang sangat baik. Nampak tak? Ada dia punya simbolik dia tu, signifikan dia tu. Kemudian bila kita keluar dengan kaki kiri itu mengantar isyarat bahawa kita telah keluar daripada tempat yang baik. Maka dalam ilmu metafizik mereka mengatakan, kelama-kelamaan otak kita ini dapat maklumat yang tepat, isyarat yang tepat, dan otak kita akan sihat. Otak kita akan sihat. Maksudnya rasional lah, dia dapat maklumat yang tepat, dapat isyarat yang tepat. Namun bila kita masuk ke toilet guna kaki kanan, tempat-tempat yang tak baik menggunakan kaki kanan, kaki dia mengantar isyarat yang salah kepada otak, maka kedua-duanya akan ada error, akan ada fatal error. Ini sebab mungkin wallahu alam, saya baca dekat beberapa buku-buku sains mengatakan, jika otak banyak dapat informasi yang salah, maka dia ada potensial untuk dapat mental impairment. Apa tu tuan-tuan? Faham tak? Bila otak kita dapat informasi yang salah, info-info yang salah, kan, dengan contohnya dengan pergerakan badan kita, maklumat yang salah, maka kita akan ada mental impairment. Apa mental impairment? Nyanyuk lah. Nampak tak? Jadi perkara asas dalam hidup kita nak masuk masjid Allah Ta'ala, mesti bagi kaki kanan. Kalau tersalah masuk kaki kiri, ghostan balik masuk kaki kanan. Kalau kadang-kadang kita tengok, bila kita duduk ke masjid, kita tengok orang masuk dalam masjid kan, kita perhati dekat pintu tu, rupa-rupanya ramai masuk masjid pakai kaki kiri. Ya Allah, tak perasan dia, benda asas, benda remeh. Sunnah jalabiyah namanya kan, sunnah-sunnah yang kecil oleh Nabi SAW. Masuk masjid kaki kiri, macam mana tu agaknya? Kan makruh kan, meninggalkan sunnah hukumnya makruh. Maka kita sematkan pada diri kita, kita ajar pada anak cucu kita, masuk masjid mesti kaki kanan, tak boleh kaki kiri. Tak boleh kaki kiri ataupun lompat ke dua-dua kaki. Ini pun tak boleh juga tuan-tuan ibu sekalian. Kemudian setelah kita masuk ke masjid, kita setelah baca doa tadi, kita berdoa, nawaitu i'tikaf fi hadhil masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saja aku berniat i'tikaf di masjid ini selama mana aku berada di sini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila melihat di dalam masjid orang menjual sesuatu, maka katalah olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Dan apabila engkau melihat seseorang yang mencari-cari sesuatu harta yang hilang, maka katalah mudah-mudahan Allah Ta'ala tak akan kembalikan kepadamu harta yang hilang itu. Begitulah disuruh oleh Nabi SAW. Dalam riwayat Al-Bukhari ada sebuah hadis, Nabi berkata begitu, kalau melihat ada orang yang berurusan dalam masjid, bukan luar masjid. Kalau ada orang jual di luar masjid, di luar perkarangan masjid ada buat jualan makanan, minuman, itu bukan dalam masjid. Kalau perkara melibatkan dalam masjid, dalam ruang solat, umpamanya dalam dewan solat tu ada orang jual tudung, biasa orang perempuan kan, ada jual beli, nanti dulu biar habis solat semua siap, orang dah balik, dah habis semua, kemudian kita minta izin dengan autoriti masjid, boleh tak buat perniagaan dekat luar koridor masjid tu, itu tidak ada masalah. Tapi dekat waktu ruang solat, orang nak solat, orang nak kejar pada Allah Ta'ala ini, dijual pula barang-barang di kuih raya, jual kuih samprit, Allahu Akbar. Maka ini kita kena sebut la arbahallaha tijaratuk, la arbahakallahu tijaratuk. Allah tak akan bagi kau untung. Maknanya satu penegasan, jangan berniaga lah. Ni sekarang kat masjid ni, dekat ruang dewan solat ni untuk solat, untuk tawajuh pada Allah Ta'ala. Kalau boleh berbual pun jangan. Ini apatah pula boleh jual siwak, jual tudung, jual kuih samprit, jual kurma, apa lagi? Jual stokin, macam-macam dijual dekat masjid. Jadi MLM pula dalam masjid. Maka ini ditegah dalam agama kita. Ditegah, bukan adab kita dalam masjid.
Kemudian kata para alim ulama kita, sebagai contohnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya, setiap kali kita masuk masjid, kita dah baca doa tu semua, hati kita ni mesti ada sifat kita menghinakan diri kita pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku adalah orang yang tak baik sekali, ya Allah. Dalam jemaah masjid ini sekarang ni, akulah paling yang worst daripada mereka, ya Allah. Maka kau ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Kasihilah aku, ya Allah. Maafkan aku, ya Allah, dengan berkat mereka ni, ya Allah. Sentiasa dalam keadaan menghinakan diri. Itu pun tawajuh tu. Itu namanya khusyuk lah tu, tengah berbual dengan Allah Ta'ala dalam hati. Ya Allah, maafkan aku, ya Allah. Akulah paling hina daripada mereka, ya Allah. Ya Allah, aku tak layak berada di sini, ya Allah, kecuali ihsan dan izinmu, ya Allah. Itu membawa kepada khusyuk dalam solat nanti. Jadi ini adalah adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dirikan solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Antara solat yang tidak ada waktu haram, iaitulah solat sunat tahiyatul masjid. Lepas asar boleh solat, lepas subuh boleh solat. Tidak ada waktu haram dalam ketika kita solat tahiyatul masjid, kerana sebabnya terdahulu. Kan kita akan belajar di ruang fiqh nanti, dalam fardu ain fiqh nanti kita akan belajar antara solat yang tidak ada waktu haram, iaitu solat-solat yang sebabnya terdahulu, sebabnya didahulukan. Wa kullu dzata sababin. Contohnya solat jenazah, kita nak sembahyang jenazah lepas asar, boleh ke tidak? Boleh lah, sebab jenazahnya sudah meninggal dahulu. Kita nak sembahyang gerhana matahari, boleh tak lepas asar? Boleh lah, sebab gerhananya sudah dahulu. Kita nak sembahyang tahiyatul masjid, boleh tak? Boleh, lepas asar, lepas subuh boleh. Sebab kita dah masuk masjid dahulu, sebabnya terdahulu. Jadi boleh solat sunat tahiyatul masjid pada bila-bila masa pun. Sebab tu saya katakan, kalau kita ada kekuatan, antara bentuk tarbiyah kepada ahli keluarga kita, di mana-mana travel yang kita pergi pun, di mana-mana trip yang kita adakan, di dalam negara, di luar negara, bila kita sampai di destinasi yang kita tuju tu, kita tuju ke masjid dahulu. Cari masjid kat peta tu, kat Waze, tengok mana mosque yang terdekat, mana masjid yang terdekat. Pergi masjid, kita solat. Anak kita tanya, apa, sembahyang apa ni? Kita kan dah sembahyang jamak tadi dekat perjalanan. Mana ada sembahyang lagi? Kata ada, kita nak sembahyang tahiyatul masjid. Jadi kita boleh share pada anak-anak kita, masuk masjid, ambil wudu dulu, kemudian langkah kanan dulu, kan, kita tertibkan. Kemudian kita baca doa dulu, kemudian kita niat i'tikaf dulu, kemudian kita solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid, kata Imam Ghazali, adalah solat yang sebelum kita duduk di masjid. Kenapa? Tahiyatul masjid maksudnya menghormati masjid. Menghormati masjid. Jadi kalau kita pergi masjid, sebelum kita duduk itu, kita solat dahulu 2 rakaat khafif. Kalau kita rasa malas nak baca Allah sembahyang, kita baca yang basic je, kita baca Fatihah. Waktu kita rokok nanti kita baca Subhana Rabbil Azimi sekali sahaja. Waktu kita sujud nanti kita baca Subhana Rabbil A'la sekali sahaja. Basic lah tuan-tuan. Tapi pahala pun basic lah. Kan, siapa kerja keras, dia upah lebih. Siapa kerja basic, dia upah sikit lah. Tapi Alhamdulillah ada upah daripada tak ada upah. Kan? Jadi kalau kita pergi mana-mana masjid, dahulukan solat dulu. Kita pergi masjid Habib Hasan Al-Attas, jangan duduk, mesti kita semayang 2 rakaat dahulu. Tak ada alasan untuk kita duduk tak semayang. Rugilah tuan-tuan. Ada orang dia nak iktikaf tapi dia duduk terus. Sebab ada pandangan ulama mengatakan, siapa yang tak semayang 2 rakaat tahiyatul masjid tanpa uzur, tanpa ada apa-apa uzur, maka terbatallah iktikaf dia. Terbatal iktikaf dia. Ini pandangan alim kita. Kecuali kalau tuan-tuan masuk masjid, kemudian nampak ada halaqah ilmu, Imam Syafi'i mengatakan tuju kepada halaqah ilmu terus, tinggalkan sembahyang. Kerana ada fadilat, pahala besar i'tikaf itu dalam halaqah ilmu, dalam majlis ilmu tu. Kita duduk terus. Imam Ghazali kata kalau kita masuk masjid, sebaik-baiknya kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca sekali boleh, baca 4 kali boleh, untuk mendapatkan tahiyatul masjid kalau kita ada keuzuran. Kan kita nak masuk masjid sekali dah nak azan dah, nak solat dah, maka kita solat terus. Jangan kita sibuk dengan sembahyang tahiyatul masjid kita. Dah nak iqamah dah kan. Kalau kita masuk masjid dah nak iqamah dah, jadi afdal kita dahulukan solat kita, solat fardu kita tu. Namun kalau tidak ada apa-apa kuliah, tidak ada apa-apa solat yang didirikan, maka kita solat 2 rakaat tahiyatul masjid dahulu, menghormati masjid yang kita pergi. Mudah-mudahan di situ ada pengampunan dosa, di situ ada barakah, ada kebaikan. Jadi tuan-tuan, lepas ni kalau kita pergi mana-mana travel, selain daripada di kawasan rumah kita, cari masjid dahulu, dan kita tarbiyah anak-anak kita, isteri kita, solat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, dapat banyak kebaikan insya-Allah. Apabila kau masuk ke dalam masjid, maka jangan kau duduk. Ni Imam Ghazali tengah jawab.
Jangan kau duduk sehingga kau sembahyang dahulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan jikalau kau tidak dalam keadaan suci atau kau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan misalnya, maka cukuplah kau membaca al-baqiyatus salihat 3 kali. Ini sesuai apa yang saya sebutkan tadi ya. Kita baca bila kita masuk masjid, tak ada wuduk pula. Nak pergi ambil wuduk jauh, kita kena jalan kan. Ataupun masuk-masuk masjid ada kelas, ada kelas ilmu yang kita nak join. Maka kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Baru kita duduk. Faham tuan-tuan ibu sekalian? Kita masuk masjid, bila kita nak sembahyang tahiyatul masjid, sekali ada kelas dah berjalan dah mula dah. Jadi untuk mendapatkan kedudukan tahiyatul masjid itu, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali baru kita duduk. Insya-Allah kita dah dapat pahala tahiyatul masjid. Mudah je kan? Mengikut pendapat sebagian ulama dibaca 4 kali. Ada pula yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang tak ada air wudu dan sekali saja bagi yang ada air sembahyang. Boleh faham Imam Ghazali kata baca 3 kali. Tapi ada pendapat kata baca 4 kali. Ada pendapat lain daripada orang alim mengatakan 3 kali bagi orang yang tak ada wudu. 3 kali bagi orang yang tak ada wuduk masuk masjid, baca 3 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan bagi ada yang wuduk, baca sekali je. Jadi kalau kita ambil pandangan Imam Ghazali, kita baca 3 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dinamakan al-baqiyatus salihat. Zikir al-baqiyatus salihat. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, maka kerjakanlah dan memadailah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu, engkau berniat iktikaf di dalam masjid dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyang sunat subuh itu. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'thi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuna biha rushdi wa taqdi li biha hajati wa ta'asimuni biha min kulli su'. Ya Allah, sungguhnya aku mohon padamu akan rahmat yang engkau turunkan dari sisimu, yang dengan rahmat itu engkau memberi hidayah di dalam hatiku, dan dengannya engkau himpunkan yang bercerai dari segala urusanku, dan dengannya engkau kumpulkan yang bercabang-cabang dari segala pemikiranku, dan dengannya engkau pulangkan segala yang menjinakkan hatiku, dan dengannya engkau memperbaikan agamaku, dan engkau peliharakan segala sesuatu yang gaib dari pandanganku, dan dengannya engkau terima syahadatku, dan dengannya engkau bersihkan segala amalanku, dan dengannya engkau putihkan mukaku, dan dengannya engkau ilhamkan kepadaku akan petunjukku, dan dengannya engkau tunaikan segala hajatku, dan dengannya pula engkau peliharakan aku dari segala kejahatan. Kalau kita masuk ke masjid waktu subuh dan kita belum lagi sembahyang sunat subuh, maka kita dirikan sembahyang sunat subuh. Kata Imam Ghazali, kita buat satu je solat. Maksudnya kita fikir, nak sembahyang sunat subuh 2 rakaat, kemudian nak sembahyang sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kata Imam Ghazali tak perlu begitu. Kita masuk masjid, kita dah niat, baca semua siap, kita terus sembahyang sunat 2 rakaat solat fajar, sunat sebelum subuh tu. Maka itu memadai mendapat 2 pahala insya-Allah. Pahala sembahyang sunat fajar dan pahala sunat tahiyatul masjid ada kat situ. Nampak tak? Kemudian kita baca doa ini, doa yang panjang ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita sembahyang sunat fajar subuh. Kemudian kita membaca juga wirid yang biasanya dilazimi oleh para salihin, iaitu kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, jangan kurang jangan lebih. Tuan-tuan ibu sekalian, kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Mudah aja. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Jika masuk masjid selepas azan, afdal solat qabliyah terus. Adakan solat tahiyatul masjid dikira juga? Ini soalan ni dijawab. Imam Ghazali jawab tadi Kita masuk masjid, azan pun dah masuk, dan kita khawatir masa tu tak berapa nak cukup sebab kita ada benda nak baca.
Jadi lepas kita masuk masjid, terus kita sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat sebelum subuh, dinamakan sembahyang sunat fajar itu. 2 rakaat cukup dah. Itu memadai mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Mudah je kan? Mudah je. Saya syorkan tuan-tuan ibu sekalian, kalau ada kekuatan pergi ke mana-mana kedai buku ataupun pihak Masjid Wadi Hassan, Masjid Habib Hassan boleh sediakan, ada sebuah buku ini, kitab ini namanya kitab Khulasah, Al-Khulasah. Kitab susunan zikir wirid yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Hafiz, ulama Yaman ini. Beliau telah menyusun sebuah kutaib, sebuah buku kecil, buku yang tersusun dalamnya pelbagai wirid dan doa-doa. Doa masuk masjid ada, doa baca lepas sembahyang sunat subuh ada, Hizbul Bahar ada, Asmaul Husna ada dalam tu, surah Kahfi ada, surah Dukhan ada. Semua perkara berkaitan dengan wirid yang kita nak baca seharian semuanya ada. Amat baik sekali kalau kita boleh miliki Al-Khulasah. Dan ada bacaannya itu telah ditranslate ke bahasa Melayu. Page pertama bahasa Arabnya, wiridnya. Page kedua tu dah ditranslate ke bahasa Melayunya, Al-Khulasah. Jadi saya rasa pihak Masjid Habib Hassan mungkin boleh sediakan. Harganya pun tak mahal. Jadi tuan-tuan ibu kalau berminat, bolehlah beli, boleh tempah pada mereka, insya-Allah. Dalam buku ini, dalam kitab ini telah tersusun semua bacaan-bacaan yang perlu kita baca, yang telah disusun oleh Imam Ghazali dalam kitabnya yang besar ini. Alhamdulillah. Yang ada tu bolehlah cari dekat dia punya fihris dia tu, bacaan yang perlu dibaca setelah sembahyang sunat subuh di masjid. Jadi kita ni busy dengan wirid, banyak benda-benda yang kita boleh baca. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada Allah Ta'ala, kedudukan kita dalam masjid. Saya rasa setakat ini dahululah, insya-Allah. Banyak lagi benda kita nak bincang, perkara berkaitan dengan adab-adab kita di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan ibu sekalian, mari sama-sama kita jadikan bulan Rajab ini sebuah bulan untuk kita asaskan, kita azamkan untuk kita bertaut hati di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khususnya bagi kaum lelaki. Jangan kita lekang hidup kita, jangan kita leka-lena, kecuali kedudukan kita ini banyak di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di situ ada pengampunan dosa, di situ ada rahmat Allah Ta'ala, di situ ada keutamaan, di situ ada kabul hajat, di situ ada ketenangan jiwa, di situ ada nur, di situ ada kebaikan daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bila hati kita bertaut pada masjid Allah Ta'ala, Allah akan berikan kita banyak kebaikan dan Allah ubah diri kita daripada baik kepada lebih baik lagi. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, wa siyadatan fil rizq, wa tawbatan qabla al-maut, shahadatan 'inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut, وعفوا عن الحساب، أمانا من العذاب، نصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، ووفقنا في الصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.